Jadi malam ni saya nak kongsikan sedikit tips untuk Microsoft Surface Go ataupun Microsoft Surface Pro antara dua ni. Okay, jika tuan-tuan dan puan-puan dah beli, saya ucapkan tahniah lah. Jadi untuk Microsoft Surface Pro dan juga Microsoft Surface Go ni, biasanya kalau bila kita dah install semua sekali Microsoft 365, kita pastikan dia charge lah. Dia charge sampai penuh lah, baru kita gunakan untuk bateri lah. Jadi untuk bateri ni biasanya kita akan gunakan bateri, ada beberapa setting lah untuk kita savekan bateri kita supaya dapat penggunaan yang maksimum ataupun optimum lah. Antaranya kita pergi pada notification setting tu, kita klik pada battery saver lah. Battery saver di notification. Kalau boleh saya tunjuk yang ni. Yang ni pergi pada notification setting lah. Okay, notification setting tak berapa clear. Kalau saya offkan background jap. Okay, sekarang ni saya dah offkan background, boleh nampak kot. Jadi dekat sini nanti kalau kita lihat Microsoft Surface ataupun Go ni, dekat bahagian tepi ni kita akan dapati bahawa untuk setting ni, kalau kita nak savekan bateri, kita pergi pada setting kat belah kiri sekali ni, kita setkan kepada battery saver dan juga night light lah. Jadi night light dengan battery saver lah. Jadi yang tu akan menjimatkan bateri kita. Jadi bateri kita akan jadi tahan sampai 9 jam. Jadi untuk Surface ataupun Pro ataupun Go, bila kita lipat macam ni, lipat ke bawah macam ni, dia akan jadi fungsi tablet lah. Jadi saya tunjukkan macam ni, dia akan jadi fungsi tablet lah bila kita lipat macam ni. Jadi keyboard yang kat bawah tu tak akan boleh guna lah. Jadi kalau kita nak gunakan fungsi keyboard balik, kita boleh gunakan keyboard macam biasa lah, macam ni. Okay, jadi ada beberapa kelebihan. Selain daripada itu, kita juga boleh settingkan agar bateri kita tahan lama, kita offkan internet lah. Kalau kita tak gunakan internet, tapi biasanya memang kita sambung connection kepada internet tu sepanjang masa lah. Jadi untuk internet connection, biasanya kita akan dapat penggunaan lebih kurang 5 hingga 6 jam lah, bergantung kepada kita punya penggunaan. Kalau Google Meet, saya rasa dalam 4 hingga 5 jam lah untuk Google Meet. Dan selepas tu kalau kita lihat penggunaan pen, penggunaan pen ni semua dah tahu tuan-puan dah tahu penggunaan pen macam mana. Dah aktifkan belum dengan Bluetooth? Penggunaan pen ni kalau kita tengok, kita kena aktifkan dulu. Memang dia bila kita dapat tu, kita boleh terus guna pada kita punya Surface Go ataupun Surface Pro lah. Tapi kat sini kalau kita nak gunakan fungsi-fungsi lain, contohnya macam kita nak double click pen ni, kat atas ni double click, dan kita nak gunakan fungsi pemadam dan sebagainya, kita kena aktifkan Bluetooth connection lah. Bluetooth connection ni macam mana kita nak buat, kita pergi pada setting lah. Sekejap saya share. Okay, kita pergi pada setting. Okay, kita pergi pada setting ni, kita boleh pilih untuk Bluetooth. Kita type kat sini Bluetooth. Okay, yang ni kita boleh add Bluetooth device lah. Okay, kita klik pada Bluetooth ni untuk kita aktifkan dengan kita punya Surface Pen kita.
Okay, yang ni kita tak dapat Surface Pen ni sebab kita tak klik pada kita punya pen ni. Lebih kurang dalam 4 saat lah. 1, 2, 3, 4 lah. Bila kita klik lama-lama tu nanti dia akan ada Surface Pen lah. Macam yang kita dapat lihat dekat skrin ni. Surface Pen ni maksudnya dia dah connected lah. Okay. Connecting maksudnya kita boleh gunakan fungsi-fungsi lain dalam Surface Pen ni. Sekejap lagi saya tunjukkan lah macam mana kita nak buat. Okay, sekarang ni Surface Pen ni dah tersambung dengan saya punya Surface Go ni. Jadi maksudnya kat sini bateri dia ada lebih kurang 99% lah. Okay, jadi kalau tuan-puan lihat kat sini ada 99%. Kalau bawah daripada 10% nanti boleh gantilah bateri dia. Okay, setakat ni ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya bateri jenis macam mana ke? Nak guna, nak ganti? Okay, boleh Okay, jadi untuk Surface Pen ni kita boleh settingkan. Kalau kita double klik kat sini, kita dapati bahawa dia ada 99% lagi untuk saya punya Surface Pen ni. Okay, lepas tu kalau kita klik pada Pen and Windows Ink ni, lambat sikit. Okay, kita boleh pilih penggunaan pen. Biasa kalau pen ni kalau digunakan oleh pengguna yang menggunakan tangan kanan, maksudnya kita akan gunakan right hand lah. Kalau kita gunakan tangan kiri, kita boleh setkan pada left hand lah. Okay, terpulang pada penggunaan masing-masing. Kalau macam saya menggunakan tangan kanan lah. Lepas tu yang ni secara lalai dia akan ada visual effect ataupun cursor lah. Okay, selain daripada tu, kita juga boleh setkan tulisan. Tulisan sama ada kita nak setkan medium ataupun kita boleh setkan kecil ataupun besar lah. Dan jenis tulisan juga kita boleh set lah kat sini. Tulisan yang bagaimana kita nak ada 4 pilihan dekat sini. Yang secara lalainya ataupun defaultnya adalah Segue UI lah. Kemudian kita boleh lihat daripada segi tab lah. Bila kita tab tu apa akan terjadi. Ataupun kita boleh double click kita boleh buka whiteboard, Microsoft Whiteboard ataupun double click dekat pen ni kita akan keluar Windows Ink Space, Windows Ink Workspace ataupun Snip and Sketch untuk kita screenshot. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan ke? Kalau nak tanya tentang pen ni boleh tanyalah. Tentang bateri pen ni kalau nak tukar saya boleh tunjukkan lah. Kalau bateri pen ni, kalau tuan-puan buka dekat Shopee boleh beli lebih kurang dalam RM12 je. Dia panggil bukan triple dia panggil quadruple A bateri lah. Sekejap saya tunjukkan. Assalamualaikum. Maaf nak tanya. Ya. Okey. Pen Surface ni memang dia kena tukar bateri dia bila jangka hayatnya macam mana nak tahu? Jangka hayatnya bila kita selalu gunakan fungsi Bluetooth ni, cikgu, kita kena tukar lah kalau bawah daripada 10%. Oh, dia bukan rechargeable lah? Bukan. Kalau nak beli bateri rechargeable pun tak apa. Jadi yang ni saya tunjukkan yang boleh kita beli dekat hypermarket ataupun supermarket yang terdekat lah. Kalau kita malas, kita boleh beli kat Shopee pun boleh. Kita type je AA bateri ni, kita type Shopee lah. Dekat Shopee ada lebih kurang RM6.38 ni ada RM12 untuk 2. Maksudnya harga sebiji bateri lebih kurang dalam RM6.40 lah. RM6.50 itulah lebih kurang.
Boleh tukar lah. Kalau fungsi biasa ni kalau kita tak connect pada Bluetooth, saya rasa tahan 6 bulan hingga 8 bulan lah. Kalau macam kita selalu gunakan fungsi Bluetooth ni, maksimum boleh tahan kurang sikit lah. Lebih kurang 3 hingga 4 bulan. Okey, boleh cikgu? Okey, ni untuk pen lah. Maksudnya untuk pen ni kita kalau boleh kita gunakanlah fungsi Bluetooth ni. Sebab bila kita gunakan fungsi Bluetooth ni banyak kerja-kerja sampingan nanti kita boleh gunakan semasa kita ajar student kita lah ataupun pelajar kita. Okay, jadi kita pergi balik kepada pen tadi. Maaf cik nak tanya. Ya. Okey, katalah kita on kita punya Bluetooth kan. Ya. Tapi kita guna Bluetooth, contoh kita punya mouse ataupun kita punya headphone. Okey. Kita nak off pen ni supaya dia tak detect sekali, boleh ke? Sebab saya ni tak apa tahu. Boleh. Sekejap saya tunjuk Caranya, boleh tunjuk caranya cik? Terima kasih. Okay, caranya tadi kita pergi kat Windows tu, kita typekan setting. Dan bila kita type setting tu, kita klik pada Bluetooth and other devices ni. Okay, yang kat sini saya dah connected ada 2 device lah. Satu saya connected kepada mouse tertikus, satu lagi pada Surface Pen lah. Jadi kalau macam cikgu tadi ada headphone dan sebagainya, boleh tengoklah dekat sini. Jadi kalau nak disconnect pun boleh, kita klik je dekat Surface Pen ni, kita remove device. Bila kita remove tu maksudnya fungsi-fungsi double click, kalau kita nak double click yang ni tak boleh lah, sebab kita dah disablekan dia punya fungsi dia. Okay, kalau nak tahan lama, kita remove je lah device ni. Okay, kalau masih nak gunakan fungsi double click tadi, saya kata saya double click, akan ada keluar ni lah, application lain. Okay, saya dah setting kat sini. Kalau kita tengok kat sini, kalau double click, macam yang saya dah terangkan tadi, dia keluar ni lah, double click keluar Windows Ink Workspace. Kalau single click, kita akan pergi pada Microsoft Whiteboard lah. Okay, single click, dia akan keluar terus Whiteboard lah. Okay, Whiteboard yang macam ni lah, saya tunjukkan kat skrin. Okay, jadi yang ni contoh whiteboard lah. Maksudnya kita boleh terus masa kita mengajar tu, bila kita rekod tu, kita boleh terus tulis lah pengajaran kita ataupun topik yang kita nak ajar kita. Topik satu ke. Maksudnya lagi jelas lah. Ataupun nanti kita boleh masukkan gambar ke. Contoh kat sini kita boleh add picture kat sini pun boleh. Terpulang kat kita lah. Kita nak masukkan gambar ke dan sebagainya lah. Kalau macam ni, saya boleh masukkan daripada library image, daripada Bing image ni, daripada internet lah. Ataupun kita boleh masukkan daripada kamera. Kita boleh tangkap gambar, kita boleh masukkan lah. Daripada Bing image ni, kita boleh carilah image-image daripada internet. Contohnya kalau kita nak masukkan tentang topik satu, tentang matematik tambahan dan sebagainya, kita boleh masukkan lah. Okay, setakat ni ada soalan lain ke? Kalau boleh saya bantu. Tentang penukaran bateri nanti saya tunjukkan lah. Minggu depan nanti saya tunjukkan macam mana nak tukar bateri. Senang je. Nanti minggu depan saya tunjuk lah macam mana nak tukar bateri ni, senang je. Jangan risau macam tu. Okay, ada soalan lain ke tentang Surface ni? Ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu? Selain daripada itu, kita juga boleh buat beberapa ni lah. Contohnya kalau kita nak buat grade preview ke,
Ataupun kita boleh tambah lah list preview. Kita boleh tambah PDF, Word, document ataupun PowerPoint lah. Terpulang kat kita lah, kita nak pilih yang mana. Okay, itu antara kelebihan pen ni lah. Jadi pen ni kalau kita tak guna, kita boleh lekatkan dekat kita punya Surface Pro ataupun Surface Go kita di sebelah kiri. Sebelah kiri magnet dia lagi kuat lah. Kalau kita letak... Assalamualaikum tuan. Salam ya. Nak tanya, berapa lama ketahanan bateri pen ni? Bergantung pada kegunaan tuan. Kalau macam selalu kalau hari-hari online tu insyaAllah tahan dalam lebih kurang 8 bulan lah. Kalau macam kita guna sekali-sekala je, setahun tahan. Biasanya dia auto on kan? Biasa dia auto on, tapi kalau macam yang saya bagi tahu tadi, kalau macam kita nak kelebihan tambahan, kalau kita double klik kat atas ni, 2 kali dia akan keluar whiteboard tadi. Klik sekali akan keluar whiteboard. Lepas kita mengajar dekat Google Meet ke, kita tekan sekali akan keluar whiteboard ni, akan memudahkan kerja lah. Maksudnya kita nak tulis-tulis apa-apa kat sini ke, kita boleh tulis lah. Okey, terima kasih tuan. Maklum. Jadi Cik Hafizul, kalau yang kan whiteboard yang kita guna ni, katalah saya nak keluarkan whiteboard ni dalam bentuk kotak macam buku matematik. Ada cara tak sebab memudahkan lah kalau ada kotak tu kan? Guna yang macam mana? Kotak maksudnya ada garis-garis kan? Ya, ada kotak-kotak tu. Nak ambil kat mana sebab saya menggunakan whiteboard ni tapi saya tak apa nak pandai nak guna letak jadikan kotak, tak tahu nak masukkan dokumen lagi. Saya masih baru penggunaannya. Okey, jadi Cikgu Azlina ni saya kalau untuk yang ni pergi pada setting lah. Pergi pada setting. Macam mana nak keluarkan setting, klikkan ada garis 3 kat sini. Setting menu ni. Okey, kita pergi pada format background lah. Okey, format background. Dan kita pergi pada square. Jadi square ni ada garis yang petak-petak ni. Jadi memudahkan kita ataupun kita nak buat graf ke. Graf pun boleh juga. Maksudnya adalah graf kat sini. Akan ada dekat apa? Dekat paparan ni nanti akan ada graf lah. Ya. Dan kita buanglah grid tadi ni. Yang saya tunjuk tadi grid lah. Yang ni kita boleh buang. Sekejap. Kita boleh buang lah. Delete. Boleh delete. Maksudnya kat sini kita akan ada graf lah. Kita boleh kecilkan sikit. Dia punya ni. Macam mana nak kecilkan ni, kita tekan control dan kita slide guna mouse tu scroll ke bawah lah. Jadi akan ada kotak-kotak ni yang membantu kita buat graf lah. Contohnya kalau kita nak buat paksi X ataupun paksi Y lah. Okay. Boleh cikgu yang bertanya tadi? Okey, katalah macam kotak ni, kita besarkan sikit kan. Bila kita besarkan, pen dia pun akan jadi tulisannya besar kan? Ke ada cara kita nak kontrol tulisan tu supaya tak besar, biar dia kecil, tak tebal, bukan besar maksudnya tebal, ketebalannya. Tulisan tu kita klik, maksudnya yang ketebalan tulisan ni. Okay, Ya. Okay, sekejap, kita pergi pada, maksudnya dia punya tulisan tu nak kecil, macam mana? Kecil macam mana? Nak nipis lagi ke macam mana? Bila kita dah buat format background, saya dah buat grid, dah buat bentuk kotak ni. Kan kotaknya halus kan, sebab macam saya mengajar pelajar pendidikan khas. Jadi bila kotak tu kecil, macam susah saya nak mengajar. Jadi saya akan besarkan kotak tu. Okay. Bila kita besarkan, bila kita tulis tu, tulisan kita akan jadi tebal, bukan jadi besar. Maksud saya tebal. Tebal. Dia bukan dia bukan halus. Bukan nipis ketebalan tu. Jadi tak nampak jelas bila tebal. Jadi ada cara ke kita nak, walaupun kita besarkan grid tu, tulisan dia masih nipis, bukannya tebal. Okay. Pen dia tak jadi tebal. Okey, tekan sini tak, kita tekan lama kat pen tu, dia akan ada ni lah. Kalau macam kita nak haluskan lagi, kita klik pada ni lah. Yang ni paling halus lah. Kita lama-lama kita tekan dekat contohnya red pen ni, kita tekan lama sikit pakai kita punya ni. Akan ada ni lah.
dia akan ada dia punya apa dia panggil dia punya ketebalan dia. Okey, yang ni nipis, Okey, maksudnya dia jumpa. jumpa Terima boleh. kasih banyaklah bantu. Tak apa. Jadi kalau kita nak tebal sikit macam ni lah. Okey. Okay, kalau kita nak tulisan biru ni maksudnya tulisannya masa cikgu tadi tu halus lah, senang lah. Okay. Jadi pada saya untuk kanak-kanak berkeperluan khas ni sangat penting lah untuk dia dia latih psikomotor dia. Jadi penting untuk cikgu-cikgu tunjuk secara manual tentang bagaimana nak lukis bulat ke, nak lukis empat segi ke dan sebagainya. Okay, kalau macam saya lukis bulat ni, dia automatik dia akan detect bulatan. Jadi tak perlu kita nak susah-susah buat bulat, macam mana nak buat bulat, macam mana nak buat tiga segi dan sebagainya. Dia automatik dia akan detect lah. Ya. Yeah? Okay, ada soalan lain? Kalau boleh saya bantu selain daripada soalan Cikgu Azlina tadi. Ada soalan lain ke? Okay, kalau tak ada, saya teruskan lah. Yang ni kalau kita double lama, kita klik kat black pen ni akan keluar dia punya dia punya option lah. Ataupun kita nak klik highlighter ni, kita lama tekan akan keluar highlighter lah. Ataupun dekat eraser ni pun sama juga. Kita tekan lama, kita nak clearkan canvas, kita boleh clearkan canvas lah. Maksudnya canvas adalah workspace ataupun kita punya kertas kosong yang kita buat kerja tadi, dia akan clearkan lah. Ataupun kita nak tekan pada ruler ni, kita boleh tekan ruler lah. Okay, ruler ni maksudnya kita nak buat 45 degree ke, terpulang kat kita lah. Kita nak buat garisan 45 darjah pun boleh juga. Okay, maksudnya dah ada ruler ni kita boleh lukis 45 darjah, maksudnya tepat lah kita punya lukisan tu. Ataupun kita nak buat lasso ke, lasso ni macam kita nak cut image-image. Dan kita juga boleh buat nota lah. Nota contohnya macam kita kata kat sini, nota tambahan. Okey, apa dia? Contohnya, kita buat nota tambahan. Kita katalah topik 1 menerangkan tentang apa. Okay, jadi kita boleh klik kat ni tadi, kita punya nota ni, kita boleh drag lah. Maksudnya kita boleh buat macam peta minda lah. Okay. Selain daripada itu ada banyak lah. Macam yang saya bagi tahu tadi, kita boleh bagi add nota, kita boleh masukkan gambar lah. Gambar ni kita boleh masukkan daripada library. Daripada library yang kita dah save lah. Contohnya macam yang saya dah download kat sini. Picture ke. Apa-apalah yang cikgu-cikgu dah download. Sekejap kalau saya nak cari dalam internet, kita cari kat internet lah sekejap. Contohnya kita cari matematik tahun 1 lah. Okay, kita save image tu dekat dokumen ke. Dokumen tadi kita dah savekan ni. Okay, contoh yang ni kecil sangat, kita boleh besarkan lah. Nota ataupun latihan ni tadi kita boleh besarkan dia punya gambar dia. Okay, contohnya kat sini kita matematik tahun 1 lah. Kita boleh record dan kita boleh okay, lasso sekejap lagi saya tunjuk lah. Kena ada image lah cikgu.
Okey, jadi contohnya kata 29, kita bagi tahu kat pelajar kita, okey murid-murid, kita akan buat 29 ni kat mana. Kita tariklah contohnya yang pertama, kita tarik 29 kat sini saya kata. Tu bosan ni. 29 kita tarik pergi kat sini. Contoh je lah. Okey. Kalau langsung ni, kita klik kat langsung ni, kita boleh buat kat sini lah. Saya kata kita nak apa? Langsung ni. Langsung select ni kita nak select je. Kita nak select tadi. Sekejap. Tu. Kita dah select tadi, kita double click, kita nak cut ke, kita nak nak paste ke, terpulang kat kita lah. Yeah. Copy ataupun paste terpulang kat kita, ataupun kita nak buat in grab ataupun like lah. Okay. Itu kegunaan langsung lah. Maksudnya kita dah ada image, baru kita boleh copy paste lah. Cut lah, cut image yang kita dah buat tadi. Okay. Okay, selain daripada tu, kita lepas kita buat tu, kita boleh save lah. Boleh save dan kita boleh bagi pada pelajar kita. Yang kat sini kita boleh share lah. Share maksudnya kita boleh export untuk pelajar kita. Contohnya kita boleh export kepada bentuk PDF ataupun bentuk macam-macam bentuk lah kita boleh buat. Yang ni kita boleh buat PNG saja, kita save lah. Untuk PNG contohnya kita, kalau kita kata kat sini latihan 1, kita boleh buat latihan 1 lah. Kita boleh buat latihan 1 dan kita boleh bagi kepada pelajar kita kat WhatsApp lah. Okay, jika kita sedang buat presentation, tiba-tiba whiteboard macam hang, nak buat macam mana ya? Kalau whiteboard hang, biasanya kita tutup dulu. Tak perlu risau, kita tutup. Misalnya kata whiteboard yang kita dah buat tadi hang tiba-tiba, kita tutup. Bila kita buka balik whiteboard tu, akan ada lah dia punya apa yang kita buat tadi tu. Dia akan save dekat cloud. Jadi Cikgu Zanaria tak perlu risau lah tentang kerja yang kita dah buat tadi. Kita cuma tutup whiteboard ni dan kita buka balik lah. Sekejap saya tutup. Bila saya buka balik whiteboard ni. Sekejap saya share balik. Bila kita buka balik, dia akan ada balik lah. Okay. Maksudnya apa yang kita dah buat tadi, dia akan save lah. Jangan risau lah yang tu. Okay, boleh Cikgu Zanaria? Okay, ada apa-apa lagi yang boleh saya bantu ke tentang surface ni? Apa yang nak saya bantu, saya boleh bantulah setakat yang saya tahulah. Okay. Okay, ini contoh minggu lepas saya dah buat dengan ada seorang ustaz tu. Dia minta saya tunjukkan tentang ni lah, dia ajar tajwid Jadi dia nak tunjuk bagaimana hukum tajwid ni dengan gunakan Microsoft Whiteboard Jadi saya dah tunjukkan pada ustaz minggu lepas. Yang ni contoh dia lah. Maksudnya kita terangkan berdasarkan kepada poster. Poster yang ada, kita terangkan satu-satu lah. Jadi lebih jelas. Ataupun kita nak buka halaman halaman Quran kat sini pun kita boleh add image terpulang kat kita lah. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Kalau nak tanya boleh tanya. Saya insyaAllah kalau dapat saya bantu lah.